Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam bulan yang paling mulia dalam Islam, bulan Ramadan, untuk sama-sama kita memantapkan lagi kefahaman dan ibadah dan ilmu kita. Semoga amal ibadah kita bukan hanya terlaksana pada sangkaan kita, tetapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang ikut spesifikasi yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita akan lompat. Kita tahu kita punya kitab Bidayatul Mujtahid, kita baca bab wuduk. Tapi kerana kita nak meraihkan bulan Ramadan dan nak mengambil faedah yang terus, kita lompat terus ke kitab puasa, bab puasa. Dan dalam bab ini dia ada beberapa, agak banyak juga isunya. Maka oleh kerana terlalu banyak, saya akan cepatkan perbincangan kita pada hari ini. Kita akan pergi kepada isu yang ada dalam kitab ini, pendapat para alim ulama'nya, dan sedikit sahaja tentang sebab khilaf. Kalau sebelum ini kita baca agak panjang sebab khilaf, kali ini kita kurangkan kepanjangannya. Ya, kita akan sebut sikit saja sebagai idea, memberikan idea kepada kita di mana puncanya. Dan kita juga mungkin tak akan baca ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, kerana tak sempat nak menghabiskan semua. Kita target nak habiskan kitab Babus Salah, salam dalam hari ini saja, ya. Baik. Jadi saya pergi terus kepada kitab Babus Salah ini, Kitabus Siyam. Bukan Babus Salah, Babus Siyam, ya. Kitabus Siyam. Dalam kitab ini ada pelbagai yang mana dibincangkan. Dekat pertama, Al-Qismul Awal Minas Sawmil Mafrud. Yang pertama dia bincangkan pasal jenis-jenis puasa. Ya, jenis-jenis puasa. Dia kata ada yang pertama sekali, wal wajibu thalathat. Sebenarnya dia kata inna sawmas syar'i minhu wajib wa minhu mandubun ilaih. Puasa dari sudut syarak ada dua jenis, satu yang wajib, satu yang sunat. Habis cerita. Yang wajib ada tiga jenis, dia kata. Wal wajibu thalathatu aqsam. Ada tiga bentuk. Yang pertama, minhu ma yajibu li zamani nafsih, iaitulah apa yang wajib kerana sebab waktu yang tertentu, pada waktu itu sendiri. Itulah dia puasa bulan Ramadan. Wa minhu ma yajibu li illatin. Ada yang kedua yang wajib kerana sebab-sebab tertentu, kecacatan dan seumpamanya, iaitulah sebab kafarah. Langgar itu, langgar ini, maka kena kafarah, kena puasa. Itu sebab yang kedua, wajib juga puasa itu. Yang ketiga, iaitulah apa yang seseorang wajibkan ke atas dirinya sendiri, iaitulah puasa nazar pun wajib juga. Contoh, kalau anak lulus peperiksaan, saya akan puasa 3 hari. Kena puasa lah 3 hari, wajib hukum dia, ya. Baik, kemudian dia kata dalam buku ni, tetapi buku ini hanya menumpukan kepada puasa Ramadan saja. Sedang molek lah tu. Dia pun tak cerita puasa nazar, dia tak cerita puasa kafarah, dia cerita puasa nazar sahaja, puasa Ramadan dalam kitab ini. Baik, kemudian dia bawa puasa bulan Ramadan menjadi wajib dengan daripada dalil Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ada tiga-tiga. Yang ini kita skipkan, kita cepatkan. Kita tahu dah belaka puasa Ramadan wajib dengan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat sebelum kamu, dan dengan itu diharapkan kamu akan menjadi orang yang sentiasa bertakwa. Sunnah Nabi senang saja, bunyal islamu ala khams, hadis yang popular tu, dibina Islam di atas 5 perkara. Itulah dia rukun Islam, salah satunya puasa. Dan ijma' tidak ada dipindahkan. Mana-mana ulama salafus saleh yang menganggap
tidak ada kefarduan pada puasa Ramadan. Habis. Kemudian kita pergi pula yang seterusnya. Dia kata adapun dari sudut siapa yang wajib, ya wajib, wa amma ala man yajibu wujuban ghaira mukhayyar, yang wajib dan tidak ada pilihan untuk berpuasa, mesti puasa pada bulan Ramadan ini, syarat dia iaitulah dia baligh. Jadi kalau kanak-kanak yang belum baligh tu, kita baru latih dia puasa. So jangan kita keras-keras sangat sampai dia dah lembek pun kita kata tak kira, teruskan baring, tidur dulu kan. Tak kira dia dah mengelupur dah, kita bagi dia tunggu dulu nah, cium saja bau lauk mak masak ni, ya. Jangan, bagilah dia buka, ya. Jadi kalau ikut teorinya, kalau nak mudahkan anak itu berpuasa, banyak-banyakkan ajar dia bersolat, lalu dia akan lebih kuat basic foundation dia untuk berpuasa, ya. Jadi baligh, lelaki dan perempuan. Yang kedua, al-aqil. Aqil, orang yang berakal. Kita akan cerita lepas ni perbincangan tentang orang gila ataupun pengsan, ya. Yang ketiga, al-hadir, orang yang tidak bermusafir. Kita akan bincangkan orang bermusafir, gugurnya kewajipan puasa. Gugur tu macam mana? Kita akan cerita kejap lagi. Jangan tak puasa selama-lamanya pula. Dan kemudian as-sahih, orang yang sihat. Orang yang sakit ada perbincangan lain. Kemudian idza lam takun fihi sifatul mani'ah minas saum, kalau tidak ada sifat-sifat yang menghalang yang lain. Yang menghalang yang lain apa dia? Haid lin nisa, haid bagi perempuan. Wa hadza la khilaf, ini semua tidak ada khilaf di dalamnya. Habis itu. Habis satu muka surat dah. Cepat Baik, yang kedua, wal jumlatu tsaniyah, perkara yang kedua, fil arkan, dalam perbincangan rukun puasa. Kata Imam Ibn Rushd Al-Hafidh rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi wa bi kitabih. Dia kata wal arkan thalathatun. Arkan rukun puasa ada tiga. Ada tiga. Yang dua yang disepakati. Saya baca je dulu daripada kitab ni, saya tak masuk campur ulasan-ulasan daripada perbincangan lain. Dan kita nak faham satu kitab ni dulu. Dia kata rukun ada tiga. Dua disepakati, iaitulah az-zaman, waktu disepakati, iaitulah bulan Ramadan disepakati. Ini puasa Ramadan lah maksud ni, ya, rukun dia. Yang kedua, al-imsak anil mufattirat, iaitulah menahan diri daripada melakukan apa-apa saja yang membatalkan puasa. Itu pun memang rukun daripada puasa. Bila sebut rukun, maknanya dia tiang asas kepada puasa itu, puasa Ramadan. Kalau tak ada Ramadan, puasa Ramadan tak adalah. Kalau tidak menahan diri daripada yang membatalkan puasa, tak adalah puasa. Jadi beza rukun dengan syarat. Syarat dia benda di luar. Benda di luar puasa itu, iaitulah antaranya kita namakan tadi aqil, baligh dan seumpamanya. Macam solat. Solat rukun dia yang melibatkan benda dalam solat, takbiratul ihram, rukuk, sujud. Syarat dia benda yang di luar, iaitulah wudu, menutup aurat, tahu kiblat. Nampak, ya? Jadi itu rukun dan syarat, perbezaan. Jadi kita sedang bincang tadi rukun. Bila rukun, dua masa, iaitulah bulan Ramadan telah tiba. Yang kedua, menahan diri. Yang ketiga, rukun yang ketiga diperdebatkan di kalangan para ulama. Tak sepakat. Rukun yang ketiga sama ada dia rukun atau dia bukan rukun. Itu maksud dia. Sebahagian kata rukun, sebahagian kata bukan rukun. Kita akan pergi kejap lagi. Kita pergi dulu kepada perbincangan tentang zaman. Dia sebut sini ar-ruknul awal, rukun yang pertama az-zaman, waktu, iaitulah bulan Ramadan itu sendiri. Dan dia terbahagi kepada dua, zamanul wujub, iaitulah waktu wujub, wajibnya telah sampai, wa huwa syahru Ramadan, iaitulah masuk bulan Ramadan. Dan yang kedua, zaman, waktu untuk menahan diri, ya, wa huwa ayyamu hadza syahr dunal layali, iaitulah siang hari sahaja. Siang hari sahaja yang kena tahan diri, bukan malam. Itu semua kita tahu dah. Baik, sekarang kedua-dua isu ini ada disebut oleh Ibn Rushd Al-Hafidh rahimahullah, ada perbincangan di kalangan ulama, iaitulah wa awwalu dhalik fi tahdid tarafai hadha zaman.
khilaf di kalangan ulama nak menentukan mana dia punya titik mula, mana dia punya titik akhir. Ya. Wa thaniyan, yang kedua, iaitulah khilaf juga pendapat ijtihad para ulama macam mana cara fi ma'rifati tariq, iaitulah dalam menentukan cara allati biha yatawassalu ila ma'rifatil alama al-mahdudah fi haqqin syakhs wa ufuq, iaitulah nak tahu, iaitulah dengan tengok anak bulan ke, dengan kira ke, yang itu. Baik, kemudian adapun dari sudut permulaan dan akhirnya bulan Ramadan itu, bulan Ramadan, fa innal ulama, para ulama telah bersepakat dan ijma' bahawa bulan Islam ada sama ada 29 atau 30 hari sahaja. So kita tak ada hari yang ke-31, tak ada. So tak ada patutnya orang kena puasa 31 hari, tak ada. Dia sama ada 29 atau 30, full stop. Ya. Baik. Kemudian wa ala anna al-i'tibara fi tahdid syahr Ramadan innama huwa ru'yah, dan nak memulakan titik awal Ramadan itu dengan cara apa? Dengan cara melihat anak bulan. Berdasarkan hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan, wa aftiru, dan juga berrayalah kamu, berhari rayalah kamu dengan melihatnya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian tetapi para ulama berbeza pendapat kalau hari mendung, hari berawan, ya, dan tak boleh untuk lihat anak bulan sebab gelap habis, ya, penuh dengan awan atau penuh dengan jerebu, tak boleh nampak langsung. So apa nak buat? Fa amma ikhtilafuhum idza ghamma al-hilal, disebut oleh Ibn Rushd Al-Hafidh, kalaulah bila mana mendung ataupun terhalangnya pandangan mata daripada nak melihat anak bulan, fa innal jumhura, majority madhab kecuali madhab Hanbali, yarawna anna al-hukma fi dhalika an takmula al-uddah 30, iaitulah cukupkan, genapkan 30 hari berpuasa. Kira-kiranya bilangan lah. Kalau tak nampak, tak rasa memang tak ada can langsung nak nampak, kira-kira 30 hari sudah cukup. Kalau nampak, boleh puasa 29 hari. Hari ke-30 dah raya dah. Tapi kalau tak ada, tak boleh peluang nampak, kira-kira memang tak nampak lah tu, cukup kan 30. Ya, berdasarkan kepada hadis Nabi. Ya. Baik. Okey, so jadi disebutkan oleh Nabi sendiri, fa in ghumma alaikum faqduru lahu, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan kalau hari mendung, berawan, terhalang daripada pandangan mata, maka gunakan kadar, kiralah, faqduru lahu, kira, hisab. Baik. Baik, kita lompat yang itu, cerita pasal ni kita nak masuk lagi yang lebih mungkin kena dengan saudara-saudari, sebab tengok anak bulan ni bukan kerja saudara-saudari, kan? Walaupun sebenarnya dari sudut hukum Islam, saudara-saudari ada peranan dalam bab anak bulan, iaitulah kalaulah kita secara individu nampak anak bulan, sudah nampak, jangan anak bulan apa yang nampak tak tahu, kan? Tapi kalau kita ada ilmu dan kita nampak sungguh anak bulan, menjadi wajib kepada kita beritahu kepada Jabatan Mufti. Dan Jabatan Mufti, kalau ikut dalam perbincangan para ulama, ya, contohnya saya berikan dekat sini, siapa-siapa yang nampak, katalah dalam surau ni ada salah seorang di antara tuan, contohnya nama dia A, Encik A, dia nampak, dia wajib puasa. Katalah dia beritahu Jabatan Mufti tak percaya dia, tak berpakai, kan? Dia wajib puasa juga, walaupun Jabatan Mufti kata aku tolak, rejected, decline. Tapi yang nampak tu kena puasa, wajib kata dia. Kalau dia tak puasa, qada. Gitu tuan-tuan. Baik, itu adalah ijma' ulama, kata siapa yang nampak dia kena puasa, ya, dan wajib qada jika tak berpuasa, ya. Tapi ada seorang ulama tabi'in yang besar nama Atha bin Abi Rabah, ya, iaitulah mufti Makkah, mengatakan tak payah puasa, kecuali kalau juga ada orang lain nampak. Okey, tak apa. Baik. Kemudian kalau Jabatan Mufti tadi dapat maklumat daripada seorang yang adil,
Yang adil tu macam mana ciri dia tuan-tuan? Tak melakukan dosa besar. Macam mana? Jadi kalau tuan-tuan pergi lapor, saya nampak anak bulan, nanti interview dulu. Pernah minum arak? Pernah rompak? Pernah berzina? Payah agak tu tuan-tuan. Nak kena interview dulu. Kalau tak interview, kira agak-agak lah. Orang yang melaporkan tu agak-agak lah. Kalau dia tu jenis memang banyak sangat buat maksiat besar, ahli fasik dan tidak adil, maka tidak boleh dipakai. Tapi kalau dia masturul hal disebut, iaitulah terhalang dia punya identity, background dia terhalang, dia tak mau cakap tapi nampak macam okey, maka takluklah kepada qadi ataupun kepada pemerintah untuk menerima atau tidak. Tetapi kalau mengikut jumhur majoriti ulama Syafi'i Hambali, wajib berpuasa walau dengan penyaksian seorang saksi yang adil, sebagaimana hadis Nabi, wa in syahida syahidan fasumu fa'aftiru. Tetapi mazhab Maliki dan Hanafi kata tak boleh, kena 2 orang. Berdasarkan kepada hadis, sekiranya menjadi saksi 2 orang maka puasalah, dan 2 orang berayalah kamu. Maka Hanafi dan Maliki kata perlu 2 orang kalau hari cerah. Kalau hari mendung boleh seorang. Pula dah. Sebab dia mendung susah nampak, dia punya kemungkinan untuk orang ramai nampak tu susah. Ada seorang je mungkin ada peluang nampak sekejap waktu awan tu berarak kan. So keluar dia terbuka sekejap, ada orang nampak tu, nak panggil ramai-ramai tak sempat masa tu. Ramai kan. Tapi zaman sekarang ni mungkin patut ada teknologi Instagram ni. Mungkin kena kaji pula. Ada orang dia nampak dia tu ambil terus Instagram kan. Terus ramai saksi. Saksinya siapa? Frame Instagram. Tu dia. So boleh pakai tak? Ni payah sikit. Sebab gambar-gambar hari ni menjadi muskil. Terlampau banyak sangat boleh ditipu. Ditipu, dan juga video pun boleh ditipu. Kita pun tak tahulah macam mana, kena panggil pakar sahaja. Baik, kemudian macam saya sebut tadi, kalau pengkhabaran orang yang lihat, mereka mesti, para ulama ikhtilaf dalam berapa ramai jumlah orang yang lihat. Mazhab Maliki kata dan Hanafi kata 2 orang lelaki yang adil. Syafi'i puasa dengan seorang saksi sudah cukup. Raya kena 2 orang saksi. Mazhab Syafi'i ni style. Puasa seorang sudah cukup. Raya tak boleh, kena 2 orang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab nafsu manusia suka beraya lagi. Okay. So jadi kemungkinan itulah di antara ilahnya, kerana raya orang nafsu manusia lebih cenderung untuk menamatkan puasa. Jadi begitu keadaan dia. Baik, kemudian tetapi Imam Abu Thawr tidak membezakan. Ini semua ada dalam kitab ni. Saya lompat, saya cepat je nak baca patah-patah, tak sempat nanti ataupun tuan-tuan akan lost sebab saya terus baca. Jadi Imam Abu Thawr kata tidak ada beza raya dengan puasa. Puasa seorang cukup, raya puasa. Kalau 2 orang untuk puasa, 2 orang juga untuk raya. Tak payah bezakan. Baik, kemudian itulah sebab khilaf dia. Kita pergi sekejap lagi Baik, kemudian kita lompat, kita masuk terus kepada rukun yang kedua, iaitulah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan sepanjang mula waktu, iaitulah fajar sadiq. Itu lupa pun ada sebut dalam ni, tapi itu kena panggil pakar falak syar'i sikit untuk menerangkan kepada kita apa beza dia fajar sadiq dengan fajar kadhib. Dia ada 2, dia ada fajar kadhib, fajar yang bohong, dan fajar yang sungguh. Fajar yang sungguh tu mudah ceritanya subuh lah, waktu subuh. Waktu subuh. Jadi bermula waktu subuh adalah mazhab jumhur. Walaupun ada nas athar yang lain yang pelik, tuan-tuan yang ikut pula. Boleh makan lagi, walaupun sebab ada sahabat kata kami mula puasa macam kami nampak macam dah siang dah. Jadi ada ihtimal lepas subuh pun boleh makan. Ada mazhab yang bukan mazhab, pendapat yang agak syaz, pelik, yang mereka masih makan lagi waktu pukul 7.30 tu masih makan ni. Tapi jangan ikut pula. Itu dia. Tapi jumhur majority start bila fajar sadiq, subuh lah, mudah ceritanya. Adapun waktu imsak yang kita di Malaysia ini kita banyak war-warkan, itu adalah waktu ihtiyat, nama dia, waktu untuk berjaga-jaga sahaja.
Sebab tu saya sebut dalam website saya, dalam Facebook, bahawa salah kalau ada orang kata waktu imsak tu tak boleh makan. Dan tak, ada orang kata apa salahnya, apalah ustaz sibuk-sibuk pula risau. Orang nak berhenti awal baguslah, yang ustaz sibuk-sibuk mendatangkan risiko buat apa? Dia marah saya kan. Tak, saya bukan sengaja nak mendatangkan risiko. Saya nak beritahu daripada perspektif yang lain, iaitulah kita bimbang ada orang bila dia anggap waktu imsak itu waktu habis, lalu kalau dia bangun lambat, tengok Allah habis dah imsak, tak puasa kita hari ni. Siapa yang tanggungjawab? Padahal dia boleh puasa lagi, padahal dia masih wajib lagi berpuasa. Waktu imsak tidak sebagai penutup waktu dia bersahur dan berniat, ataupun dia bangun tidur terlupa niat. So jadi dia bangun dah habis waktu imsak, dia kata habis dah. Kan Nabi SAW sebut niat mestilah di waktu malam. So kalau dah imsak dikira dah habis, dia ingat. So kita nak elakkan orang tak berpuasa dengan tak perlu, padahal dia masih wajib berpuasa. Begitu juga perspektif saya yang kedua, nak beri faham, kalaulah ada orang bangun lambat, tengok dah imsak, tak boleh sahur kita, pengsan lah hari ni nampaknya puasa, menggelupur lah aku puasa tak sahur hari ni. Dan boleh sahur lagi, makan lagi walaupun dah imsak. Itu tujuannya, supaya orang tak terus surrender, tak berpuasa hari tersebut hanya kerana dia salah faham tentang waktu imsak. Itu poin saya. Bukanlah nak sengaja suruh orang makanlah lambat-lambat, tak. Nabi bersahur memang waktu lambat sikit, iaitulah sekadar solat beberapa rakaat, ataupun membaca 50 ayat. Biasanya itu style baginda Nabi SAW. Maknanya dilewatkan, macam sunat puasa, berbuka puasa awal, sunat bersahur dilewatkan. Tapi kalau siapa-siapa yang rasa kunyahnya lambat, pandailah kenali diri kan. Baik, itu bermula. Dan waktu tamatnya iaitulah pada waktu maghrib, tenggelam matahari. Tenggelamnya matahari, maka gelaplah. Ataupun dalam ayat Quran ada sebutkan tentang jelas, iaitulah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, iaitulah makanlah dan minumlah kamu sehinggalah jelas kepada kamu khaytul abyad, benang putih. Benang putih tu yang khilaf di kalangan ulama tu. Benang putih tu fajar sadiq tu, macam mana nak kiranya? Yang kedua, minal khaytil aswadi minal fajr, sampailah ke benang gelap, benang hitam. Benang hitam tu maghrib. So maghrib. So benang hitam tu, tapi maghrib tak hitam lagi, dia merah lagi. Macam boleh makan? Boleh minum tak? Boleh makan tak? Itu juga menjadi perbincangan di kalangan ulama, Tapi kita nak sebut bahawa di negara yang hari ini sekarang ni mereka berpuasa 20 jam. Ada pelajar daripada Denmark hantar email pada saya, beritahu macam mana nak buat ni, 19 jam, 20 jam. Kesian dia sekarang ni. Kesian juga, tapi pahala mereka banyak daripada kita kot. Kita puasa berapa jam? 12 jam. Dia puasa 18 jam. Jadi macam mana tu? Itu ada perbincangan yang separate lah. Ada sebahagian ulama kata ikut negara yang ikut kena puasa lah. Itu ikut waktu dia lah, waktu siang dia. Tapi kalau ada anak-anak yang nak ngajar berpuasa pada ketika itu, tak payah dipaksakan lah untuk memastikan dia puasa habis. Okey, kalau tak ada malam, ada negara yang tak ada malam langsung, puasa 24 jam. Macam mana tu? Ada tak? Ada. Negara kat atas tu, Norway entah mana entah, ada waktu-waktu dia. Yang itu barulah ada ijtihad daripada Majlis Ulama Eropah, mengatakan dia kena sama ada kira waktu jam Mekah. Siang Mekah tu daripada pukul apa sampai pukul berapa? Katalah 12 jam. 12 jam. Dia start daripada subuh dia 12 jam makan tengah-tengah terang macam ni. Makan, buka puasa. Allah barik nafi masak. Boleh, sebab dia memang tak ada malam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia tengok negara yang paling hampir dengan dia yang ada malam. Dia tak ada malam, negara paling hampir katalah adalah Sweden lah, kata ada malam. Maka puasalah 20 jam. Dia ikut Sweden, negara punya sempadan yang paling dekat dengan dia yang ada malam. Itu pendapat yang kedua. Baik, kita pergi sekarang ni rukun yang kedua, wal imsak.
Wa ikhtalafu min dhalika fi masail. Ya, dan mereka berbeza pendapat dalam bab ini dalam beberapa masalah. Yang pertama sekali, takrif perut. Jadi para ulama, isu besar ni perut ni, sampaikan pelajar-pelajar IPTA di Malaysia dan di luar negara, mereka buat tajuk master dan PhD ni, takrif perut. Tentu ingatkan perut senang je kan, dia ada perbincangan ni. Saya pun tak adalah nak beri summary, ya, tapi maknanya perut, ada yang perut untuk kita makan, ada yang perut yang bukan di perut tapi di dalam otak. Tu dia, perut di otak. Apa benda tu kat dimag ni, dia bila dia masuk air, bila air masuk ke hidung, dia masuk ke otak, batal puasa. Tak masuk kat perut, tak jumpa perut juga nama dia, jauh. Itu dia, itu dia. So jadi yang itu kena ada perbincangan dengan biologinya orang lah. Sepatutnya. Baik. Kemudian disebutkan dekat sini, saya lompat-lompat je wa tahsilu madhhab Malik annahu yajibu al-imsak amma yasilu ila al-haq min ayil manafis wasal. Mazhab Maliki sebut bahawa wajib untuk menahan diri daripada masuknya apa-apa ke bahagian perut, ke kerongkong, ya, dan apa-apa lubang yang terbuka, sama ada dia makanan atau bukan makanan, sama ada dia memberi tenaga atau tidak memberi tenaga. Masuk lalat dalam mulut, tertelan, beri tenaga tak? Tak kira, batal juga kata Maliki. Walaupun wa amma ma adal ma'kul wal mashrub, adapun selain daripada makanan dan minuman, minal mufattirat, fakulluhum yaquluna inna man qabbala fa amna faqad aftar. Semua mereka berkata, sesiapa yang mencium isterinya dan kemudian keluar air maninya, maka dia telah batal puasa. Siapa yang mencium isterinya lalu keluar air mani, batal puasa. Wa in amdha, kalau keluar air madhi saja. Tahu air madhi? Air madhi, air yang keluar bila mana ada syahwat. Air mani yang keluar apabila terangsang dan di penghujung perangsangan, maka dia keluar di peringkat klimaksnya. Wa in amdha, kalau seseorang itu keluar air mazi, falam yufattar illa Malik, iaitulah buat Ahmad. Kalau keluar air mazi, maka tidak batal puasa, kata mazhab Maliki dan Hambali. Hambali pun sama juga, ya. Kalau cium isteri sampai keluar air mazi, tak batal puasa. Wa ikhtalafu fil qublah li saim, dan ulama berbeza pendapat dalam cium isteri li saim, bagi seorang yang berpuasa. Cium isteri bagi yang berpuasa. Ya. So dekat sini ada confuse sikit, ya. Dekat dalam kitab ini punya maklumat dengan kitab lain punya maklumat ada bercampur aduk sikit. Ada bercampur aduk. Saya tak sempat nak buat summary dia, ya. Tetapi majoriti sebenarnya mencium isteri pada ketika berpuasa tidak membatalkan. Dia sepakat ulama masuk dalam makruh bagi sesiapa yang tak mampu nak kontrol syahwat dia. Dia masuk dalam makruh bagi sesiapa yang tak mampu kontrol syahwat dia, kerana dibimbangi dia boleh pergi kepada jima' di siang hari Ramadan. So jadi dia punya makruh, ada sebahagian ulama kata haram, dia adalah kerana saddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu mudarat yang lebih besar, iaitulah jima' di siang hari Ramadan. Yang ini mungkin sebab dalam ni disebutkan faminhum man ajazaha, sebahagian mereka mengharuskan, wa minhum man karihaha, sebahagian mereka memakruhkannya, lisyab, bagi pemuda, wa ajazaha lisyaikh, dan mengharuskannya bagi orang tua. Inilah yang Qardawi bawa dalam kitabnya Fiqhus Siyam, ya, apabila ada satu hadis riwayat Abu Daud, tetapi hadis tersebut dhaif dari sudut sanad, yang mana datang seorang pemuda tanya kepada Nabi, boleh tak dia cium isteri dia waktu berpuasa? Nabi kata tak boleh. Tanya pula, datang pula selepas itu, selang beberapa minit, seorang tua tanya soalan yang sama, Nabi kata boleh. Sahabat semua terpinga-pinga, Nabi pun beritahu, kerana Nabi kata yang muda dia cium, dia stop, yang muda dia cium, dia tak boleh stop, yang tua dia cium, dia stop.
Qardawi Ibn Hurai dia kata itu zaman dulu, mungkin zaman sekarang tua pun tak stop juga. Okey, jadi kemungkinan, maka hukum boleh berubah kalau tak boleh stop. Maknanya point dia, kalau kamu rasa nafsu kamu luar biasa walaupun kamu sudah tua, dah senior, maka jangan cium isteri kamu. Wa minhum man kariha 'alal itlaq, dan sebahagian mereka memakruhkannya semua benda, muda ke tua ke semuanya, dengan syahwat ataupun tidak ada syahwat. Okey. Okey. Faman rakhasa fiha falima. Ada ulama yang mengharuskannya, sebab apa? Kerana diriwayatkan daripada hadis Aisyah dan Ummu Salamah, anna Nabiyya alaihi salatu wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium mereka dan Nabi sedang berpuasa. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada pun ulama yang mengharuskannya, yang memakruhkannya, kerana apa? Kerana dibawakan saddu dan zara'i, kerana dia boleh membawa kepada persetubuhan di siang hari Ramadan. Wasyadza qaumun, kata Imam Ibn Rushd, ada satu kumpulan ulama yang memberi pendapat yang pelik, ganjil, iaitulah al-qublah tuftir. Ciuman suami kepada isteri, isteri kepada suami membatalkan puasa. Oh sudah. So jadi nampak gayanya tak boleh ciumlah isteri-isteri kalian dan suami-suami kalian pada siang hari Ramadan kalau nak elak daripada makruh. Itu sepakat 4 mazhab makruh. Nak cium tangguh dulu. So maknanya bulan Ramadan tak ada sentuh-sentuh, usik-usik, cubit-cubit semua tak ada. Cuik-cuik semua tak ada siang hari. Semua tangguh malam hari. Tapi jangan tak pergi tarawih pula sebab tangguh punya pasal. Tapi itu sebabnya nak mendidik diri daripada makan dan minum dan juga syahwat sebenarnya. Baik. Wahtajju bilidzalika. Ulama yang kata batal ni dia ada hujah. Dia kata dia berpendapat daripada riwayat Maimunah binti Sa'ad qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya ke Rasulullah anil qublah li sha'im, bagi ciuman bagi orang berpuasa. Qala aftara jami'a, dua-duanya batal. Nabi jawab. Kharraja hadzal athar at-Tahawi. Imam at-Tahawi yang mengeluarkan hadis ini, tetapi Imam Tahawi sendiri wadha'afahu, mendhaifkan hadis ini. So sebab madhaif itulah tak kuat. Dia tak kuat. Tapi ada ulama yang masih pegang lagi walaupun tak kuat, mereka menganggapnya membatalkan bagi yang cium, yang dicium dan yang mencium. Baik. Wa amma ma yaqa' min hadhihi min qibalil ghalabah wa min qibali nisyan. Okey, tak apa. Kemudian yang keseterusnya, ammal hijamah, adapun berbekam, fiha thalathatu madhahib. Berbekam ada 3 mazhab. Qaumun, satu pendapat mengatakannya batal, iaitu pendapat mazhab Hanbali, Daud Zahiri dan Ishaq Rahawai. Batal bekam. Yang mana cucuk, cucuk dekat kulit tu, tarik darah, buang, batal. Kata 3 mazhab Hanbali. Tuftir wa innal imsaki anha wajib, dan wajiblah jangan buat bekam pada waktu bulan Ramadan siang hari. Nak buat malam tak apa, lepas buka tak apa. Wa qala qaumun, dan satu kumpulan lagi berkata innaha makruhatun li shaim wa laysat tuftir. Makruh saja tapi tak batal, makruh saja. Siapa punya pendapat ni? Pendapat Maliki dan Syafi'i. So mazhab Asy-Syafi'i makruh berbekam di waktu siang hari bulan Ramadan. Wa qala qaumun, sebahagian lagi ulama kata ghairu makruhah, tidak makruh dan tidak batal. Siapa dia? Iaitulah Hanafi punya mazhab. Sebab apa mereka ikhtilaf? Mereka ikhtilaf kerana ada 2 athar, 2 hadis yang kelihatan bertembung. Iaitulah yang pertama, dia diriwayatkan aftaral hajim wal mahjum, yang mana riwayat yang pertama mengatakan Nabi sebut telah batal, telah berbukalah orang yang berbekam dan yang membekamkan orang. Yang dekat, yang membekam dan yang dibekamkan, dua-duanya sekali. Hadis ini dari hadis Thauban, kana yusahihuhu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis yang kedua, anna Rasulullah ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah sendiri berbekam ketika puasa dan Nabi puasa.
tak membatalkan pun. Hadis ini daripada hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis yang sahih riwayat jamaah, maknanya majoriti ulama hadis kecuali Imam Muslim. So jadi macam mana nak buat ni? Ini dah disebab khilaf, ada dua hadis di depan mata, kan? So jadi para doktor dia buat apa? Ingat para ulama hadis ni, dia ni seumpama as-saidaliyah, iaitulah farmasis. Doktor ni ahli fiqh. So farmasis bagi dua hadis, nah ambil ni doktor, ambil satu batas tu, engkau buat pesan ni. Ahli fiqh ni doktor, dia pun buat mana satu aku nak bagi ubat ni, prescription ni. So jadi doktor ulama ini mengatakan mereka ni ada dua pendekatan. Yang pertama mazhabut tarjih, mana satu yang lebih kuat nas hadis, kita pegang yang itu. Kalau hadis yang batal kuat, kita kata batal. Kalau hadis yang tak batal kuat, tak batal. Maka hadis yang batal tu kita tolak. Kumpulan yang kedua, dia jamakkan, dia kumpul dua-dua hadis, dia pakai dua-dua hadis. Kalau pakai dua-dua hadis, dia akan jadi bagaimana? Maknanya menyebut bahawa yang kata batal tu menunjukkan tak digalakkan, maka jadi makruh saja. Maka dia pun pergi kepada pendapat moderate, tengah-tengah makruh. Itulah antara cara doktor yang bernama ulama fiqh, ya. Yang seterusnya al-qaid, muntah, muntah. Fa inna jumhur al-fuqaha ala anna man zara'ahu al-qaid falaysa bimuftir. Majoriti ulama kata tak batal kalau tidak disengajakan. Dia bukan dia yang kontrol, tapi dia pening termakan apa nama tu, sahur termakan salah, maka perut tak elok, tertolak. Bukan dia yang sengaja nak jolok-jolok mulut dia, tegak dia, bukan, dia termuntah, maka tak batal. Kecuali seorang ulama yang merupakan guru kepada Imam Malik, Rabi'atul Ra'i nama dia, iaitulah dia kata muftir, batal. Itu dia, batal. Tapi jumhur kata tak batal. Wa jumhuruhum aidan ala anna man istaqa faqa fa innahu muftir illa tawus. Dan majoriti ulama juga sepakat bahawa kalau sengaja menyebabkan muntah dengan cara menjolok atau dengan cara sengaja menghidu bau-bau yang tak elok, ada bau baju yang dah lama sebulan tak basuh-basuh, dia sengaja cium, biar aku nak muntah lah, tak nak jolok, cium baju, cium, ya Allah busuk, takkan muntah. Engkau siapa suruh pasal cium-cium baju lebih sangat? Batal puasa. Kamu yang sengaja membuat, batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Kalau naik kereta, sengaja tak naik kereta, dah tahu mabuk apa nama tu, mabuk naik kereta juga nak balik kampung, siapa suruh balik kampung? Raya kat Kuala Lumpur je lah. Macam mana? So balik kampung muntah, macam mana? Sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Habis dia sengaja naik kereta, dah itu tak kira disengajakan. Itu patutnya ukur-ukuran asal je, orang tak muntah naik kereta, dia aja yang alien sikit, kan? Ada sebagian orang lah. Ataupun naik kapal terbang muntah, ataupun naik perahu, naik sampan, baik naik tongkang nak balik negara, muntah. So jadi itu tidak membatalkan walaupun sengaja naik tongkang, naik perahu, naik sampan, naik teksi dan seumpamanya. Kecuali taus. Ada susah sangat nak ijma' ulama ni, tuan-tuan. Ada je seorang-dua yang beza pendapat. Biasalah tu. Tak payah gaduh, tuan-tuan, tak payah menangis marah lah, tuan. Taus ni pun bukan jalan-jalan orang, dahsyat-dahsyat yang orang ni, ya. Okey. Kemudian sebab ikhtilaf mereka. Sebab apa ada banyak sangat pendapat ni, ataupun dua pendapat tadi tu? Kerana dianggap adanya ma yatawaham min at-ta'arud bainal ahadith. Dianggap ada pertembungan dua hadis. Sekali lagi dua hadis. Yang pertama apa? Hadis Abu Darda. Hadis Abu Darda, seorang sahabat mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Nabi muntah dan Nabi terus kira berbuka. Hadis ini, Tapi hadis ni dalam ni saya tak sempat nak cek dia punya tahap hadis dia. Dia tak sebut. Nak kena cek pula. Kena pakai handphone. Tak apa. Kemudian hadis yang kedua.
Sama juga, iaitulah riwayat Tirmizi dan dianggap sahih oleh Imam Tirmizi, iaitulah Nabi SAW qa'a fa aftar, pun sama juga. Nabi muntah dan Nabi berbuka. Kemudian hadis yang berbeza adalah hadis daripada Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah ni menyebut man dzara'ahul qai'u wa huwa sha'imun falaisa alaihi qada. Sesiapa yang didorong oleh perasaan dan suasana bukan sengaja, maka dia muntah dan dia berpuasa, tidak perlu dia qada. Tak perlu qada maksud apa? Maksudnya tak batal puasa dia. Ya, maksudnya tak batal puasa dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan oleh Abu Daud. Okey. Okey, jadi inilah sebab khilaf. Mana-mana ulama yang tak sahih kedua-dua hadis yang dua disebut di atas yang kata batal, maka mereka akan kata tidak ada apa-apa langsung. Okey, kita tengok dia punya tahap hadis. Masih lagi khilaf kalangan ni, nampak gayanya tidak ada clear sahih atau memang dia. Imam Nawawi kata hadis yang buka ataupun bukan buka, muntah dan berbuka itu mukhtalaf fi isnadi, diperdebatkan dari sudut sanad dia. Ya, so ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. So jadi itulah jadinya mana-mana ulama yang dia tengok rantaian sanad, dia tengok erti, dia tengok occasion lain nampak kuat untuk tidak batal, dia kata tak batal. Yang sebaliknya kata batal, dia kata batal. Itulah dia keadaannya bab muntah. Baik, apa pun, sengaja muntah batal, tak sengaja kita anggap tidak batal. Itu adalah yang majoriti. Waruknu tsalits, dan rukun yang ketiga, wahwa niyah. Niat ni ada benda yang mungkin ada di antara kita terlupa, iaitulah perbincangannya agak penting sikit. Niat ni rukun yang ketiga, dan dia syarat sah puasa ataupun ataupun tidak. Hal hiya syartun fi sihhati hadhihi al-ibadah am laysat bi syart? Baik, saya lompat sikit. Jumhur kata niat ni syarat sah sahaja. Jumhur, majority. Mazhab Syafi'i kata niat ni rukun. Itu yang ikhtilaf tu. So mazhab Syafi'i strict rukun niat ni, tapi majority sebut syarat sah. Syarat sah atau rukun, kedua-duanya penting. Tu je point dia, tetapi ada ulama yang pelik pendapat dia. Namanya Zufar bin Huzail. Siapa dia tu? Dia itu adalah anak murid ulama besar Imam Abu Hanifah. Ulama besar ni, kalau dia ada kat zaman kita ni, mesti kira ya Allah punyalah ramai ni anak murid ni. Zufar bin Huzail ni bukan ustaz imam muda pencetus ummah ke, bukan ni. Ni ulama mujtahid ni. Zufar bin Huzail kata puasa tak perlu niat. Sudah. Puasa ni tak perlu niat, dia kata. La yahtaju Ramadan ila niyatin illa ayyakuna alladhi yudrikuhu siyamu syahr Ramadan maridan. Kecuali orang yang dia dapat bulan Ramadan dia sakit. Bila dia sakit, dia nak puasa juga, ada kena niat. Kalau dia tak sakit, tak payah niat, memang automatik, kata Zufar bin Huzail. Tapi tak payah pakailah pendapat tu. Pakailah yang perlu niat. Mazhab Syafi'i kata rukun, jumhur kata syarat sah. Sebab ikhtilaf mereka, iaitulah nak anggap puasa ini ibadat yang ma'qulatul makna atau tidak. Kita dah bincang dulu kan, ma'qulatul makna ada logiknya ataupun tak ada logiknya. Majority kata tak ada logik. Zufar kata logiknya hanya wujud bila mana orang yang tak wajib puasa dia nak puasa. Logik ni tentu dia kena niat. Sebab itulah orang sakit, orang musafir, dia nak puasa, dia kena niat. Yang tak sakit, logiknya dia memang Islam pada waktu itu dia terus automatik wajib, automatik. Itu dia tuan-tuan. Wa amma ikhtilafuhum fi ta'yinil niyatil mujzi'ah. Ni penting iaitulah seterusnya perbincangan tentang niat. Perlu tak kita takyinkan puasa kita puasa Ramadan? Ada orang kata
Okay, niat ni macam ni. Niat ni disebut oleh para ulama iaitulah lintasan kita nak berpuasa esok hari. Sudah, cukup. Ada ulama kata digalakkan berlafaz. Maliki kata jangan lafaz, makruh. Oh, lafaz pula makruh. Maliki kata, bukan Wahabi tuan-tuan. Maliki. Jumhur kata lafazlah bagus. Lafaz. Kemudian bila lafaz, pada bila kita akan bincang sekejap lagi, saya tak nak lompat sangat, ya. Malam itulah, ya, sebelum fajar. Lepas tu kita kena ta'yin atau tidak ta'yin. Apa maksud ta'yin? Kita kena niat aku puasa esok hari puasa Ramadan. Kena sebut Ramadan tu. Kalau sebut aku puasa esok hari, tak jadi. Habislah puasa tuan-tuan. Ada tak? Itu dia ta'yin punya. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, 3 mazhab majoriti mengatakan mesti sebut puasa Ramadan. Sebab itulah orang kita lepas solat tarawih, nawaitu shauma ghadin fardhu syahr Ramadan. Dilafazkan dan kemudian sebut bulan Ramadan. Lengkap semua syarat lepas. Baguslah tu. Tapi mesti dalam hati. Mestilah hati itu sedar. Lafaz tu boleh, tapi hati tu kena sedar sebut apa. Jangan handphone tengah main, nawaitu shauma ghadin, tapi otak duk fikir benda lain. Tak jadi juga. Dia kena hati tu sedar, kita sedang meniatkan untuk puasa esok hari Ramadan. Mazhab Abu Hanifah kata tak apa, tak payah kata besok Ramadan pun tak apa. Sebab memang automatik je lah dalam minda kamu tu, cukup dah. Puasa besok pun cukup dah, tak payah nak mesti menyebutkan, mentakyinkannya Ramadan. Okey, sebab khilaf. Sebab apa pula khilaf ni? Sebab jumhur melihat puasa ada banyak jenis. Puasa ada banyak jenis. Dan puasa besok mungkin puasa qada, bukan puasa Ramadan dia niatkan. Atau dia niatkan puasa besok ni aku puasa nazar lah, Ramadan ni, walaupun dalam Ramadan aku puasa nazar lah, Ramadan tangguh lah dulu, Ramadan aku qada nanti, kan? Sebab dah lambat nak nazar. Sebab nazar mungkin spesifik. Mungkin contohnya dia masuk tender, kalau dia punyalah kuat sangat niat ni, tengah tunggu jawapan, kalau lah hari ni keluar tender betul aku menang, aku puasa besok hari, puasa nazar tu. Tapi besok Ramadan, alamak, macam mana boleh tak kuasa 2? Tak boleh. Puasa wajib tak boleh kuasa 2. Tu kuasa 2. Tak boleh digabungkan. Ramadan dia ada tanggungjawab yang besar. Dia tak boleh gabung kongsi-kongsi bilik dengan orang, tak boleh. Dia kena bilik seorang-seorang je puasa Ramadan. Puasa nazar pun dia ada bilik seorang-seorang. Kalau gitu aku puasa nazar lah besok Ramadan, bis lah. Sebab aku dah nazar besok puasa. Nazar dia spesifik, dia tak boleh tangguh. So ketika itu nampak kan kena puasa, niat puasa Ramadan untuk Ramadan. Itu logik dia, nampak? Okey. Baik. Itu adalah sebabnya jumhur memerlukan kepada puasa specifically. Macamlah solat. Solat dia ada spesifik. Solat zuhur lah. Solat asar, solat maghrib dan selain lain. Baik, ya. Kemudian yang seterusnya, waktu niat itu bila? Waktu niat, mazhab Maliki kata mesti sebelum fajar. Ya. Okey. Mazhab Maliki kata mesti sebelum fajar. Bagi puasa fardu, tak kiralah fardu apa, wajib apa pun, ataupun puasa sunat pun mesti sebelum fajar. Tapi mazhab Syafi'i dan Hambali kata puasa wajib sebelum fajar kena niat, tapi puasa sunat boleh selepas fajar, sebelum zuhur. Ya. Abu Hanifah kata tak apa, selepas fajar pun okey. Nampak tuan-tuan. Tuan-tuan bangun terlambat, bukan subuh gajah, lebih bergajah lagi, panda terus. Subuh panda terus. Kan? Pukul 8 pagi bangun. Sahur tak sempat, niat pun tak sempat. Lepas maghrib terus tidur, tak dipikir apa-apa lagi, terus tidur, bangun pukul 8 pagi besok. Subuh panda. Niat tak sempat. So apa jadi? Hanafi kata sah puasa. Jumhur kata tak sah. Macam mana nak buat tu? Tuan-tuan boleh main tantam, main pakai-pakai je kan mana-mana mazhab ni. Tanya ustaz. Kalau ustaz yang tuan-tuan tanya tu dia tiba-tiba bermazhab Hanafi, kikir baik lah.
Tuan-tuan ikutlah dia. Kalau nak mudah, tuan-tuan pergi kat UIA tengok ustaz-ustaz daripada Pakistan. Tuan-tuan, ustaz, anta min Pakistan? Tu tanya dia. Nanti dia kata sah. Sah, ikutlah, selamat. Nah, you all orang awam. Orang awam memang boleh begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau kamu tak tahu. So kamu dah tanya dah. So ustaz Pakistan kata sah. Niat sekarang. Berapa niat sekarang? Saum nawaitu saum ghadin. Nawaitu. Mana boleh ghadin? Ghadin besok. Dia kena ubah. Tak payahlah bahasa Arab, bahasa Melayu sudahlah. Okey. Habis kat situ waktu niat. Okey, Ibnu Qudamah sebut dalam kitabnya Al-Mughni, wa makna niyyah al-qasdu. Makna niat adalah qasad, wa huwa i'tiqadul qalbi fi'lu syai' wa 'azmu 'alayh min ghairi taraddudin. Famata khatara biqalbihi fil lail anna ghadan min Ramadan wa annahu sha'im fihi faqad nawa. Imam Ibnu Qudamah kata, niat itu adalah qasad, kehendak dan keazaman, ni iktikad, keyakinan hati nak buat sesuatu, ya, tanpa sebarang taraddud, tanpa sebarang dilema, ya. Dan famata khatara biqalbi, apabila ada je lintasan di dalam hatinya pada waktu malam itu bahawa besok kan Ramadan lagi dan dia akan puasa pula besok, maka dia telah pun berniat, kata Imam Ibnu Qudamah. Kena faham Jadi maknanya lintasan tanpa lafaz cukup dah. Habis. Baik. Persoalan seterusnya yang tak ada dalam kitab ni tapi saya tambah. Iaitulah, boleh tak niat sebulan terus? Pada awal Ramadan niat sebulan, aku niat sebulan puasa Ramadan. Tak payah nak setiap malam nak renew. Mazhab jumhur, iaitulah Syafi'i, Hanafi, Hambali, mengatakan tak boleh. Mesti setiap malam tajdid, diperbaharui. Ya, kenapa? Kerana setiap hari puasa dikira berasingan, ibadatan mustaqil. Itu sebab khilaf. Sebab khilafnya, jumhur kata semua ibadat puasa setiap hari itu dikira berasing. Buktinya apa? Buktinya kalau hari ni batal, besok batal ke? Besok tak batal. Hari ni batal, hari ni je lah, besok. So sah pun niat untuk hari ni je sah, besok punya. Itu dia. Ya. Tetapi mazhab Maliki dan Zufar bin Huzail dan salah satu riwayat Ahmad mengatakan boleh sebulan terus niat dengan syarat adanya tatabu', berterusannya puasa itu. Maknanya kita berada di Malaysia, kita niat puasa terus sebulan 30 hari dan kita tak ada musafir pun. Tapi kalau kita bermusafir di tengah-tengah tu, kita kena perbaharui balik. Maknanya katalah satu hari pertama sampai ke hari 20 kita tak musafir, dapatlah. Tapi hari 20 kita musafir, hari 23 kita balik. 23 tu kena niat balik untuk 7 hari yang berbaki. So dia bila dia bertatabik je. Pendapat yang kuat sebenarnya jumhur, ya. Tetapi just nak bagi tahu ada. Tapi kalau tuan-tuan nak buat dua-dua sekali, boleh. Boleh. Ni kata jalan selamat, kan? Pada awal Ramadan tuan-tuan dah niat dah, cover sebulan terus. Maknanya kalau tertidur bangun subuh pandar tadi, kira selamat dah. Sebab dah niat awal-awal satu Ramadan lagi tu, kan, ikut mazhab Maliki, bolehlah tuan-tuan. Selamat, jalan selamat. Ya. Dan pendapat yang Maliki Zufair tadi juga disokong oleh Ibnu Taimiyah dan juga ulama kontemporari Ibnu Utsaimin pun kata cukup niat satu sekali dan sebab digabungkan dengan syarat mutatabi'. Ya. Jumhur kata tak boleh, asing-asing. Baik, kemudian habis. Kita masuk pula al-qismu tsani. Dah masuk bahagian kedua dah. Cepat kita je, ya. Bahagian kedua daripada minasaumil mafrud, daripada persoalan puasa yang fardu, yang wajib. Apa benda kita nak bincang kat sini? Yang pertama, apa yang menyebabkan bolehnya buka puasa Ramadan? Ya, yang boleh menyebabkan buka puasa Ramadan ada beberapa. Yang pertama, ijma' harus buka puasa kalau ada perkara berikut. Yang pertama, sakit. Sakit gigi macam mana?
Tak boleh lah, sakit yang serius lah maksudnya, sakit yang serius bukan sakit kaki sikit ke, gout sikit ke, tu ngada-ngada nak buka puasa pula. Sakit kena penampar dengan ayah ke contoh, ayah sakit lah ya nak buka, kata sakit, tak boleh, itu bukan jenisnya. Jadi sakit yang tidak bolehkan kita berpuasa sebab makan ubat ataupun apa-apa perawatan, ya. Yang kedua, musafir. Kita akan bincang detail sekejap lagi. Musafir boleh buka. Yang ketiga, mengandung, perempuan mengandung, hamil. Yang keempat, menyusukan anak, murdi'. Dia tak panggil murdi'ah, dia tak panggil hamilah. Perempuan hamil disebut hamil, dia tak sebut al-hamilah. Hamil tu muzakkar, sebab apa dia tak muannaskan hamilah? Sebab tak ada lelaki yang mengandung. Sama juga macam murdi'ah, dia tak sebut murdi', murdi'ah. Murdi' sudah cukup, sebab tak ada lelaki yang menyusukan anak dia. Ada apa? Pakai botol susu? Tak, itu tak kira murdi'. Yang keseterusnya, orang yang dipaksa buka, macam dekat kat China, dipaksa untuk tidak berpuasa, mereka boleh buka, tapi mereka kena qada, ya. Yang keseterusnya, jihad, orang yang pergi berjihad, jihad yang bersungguh-sungguh, jihad qital, ya. Yang keseterusnya, lapar dan dahaga yang amat sangat, mudarat kalau tak makan, tak minum, boleh buka. Yang keseterusnya, tua yang amat sangat, lalu tidak ada kemampuan, dia tak sakit tapi dia tua yang amat sangat. Ada orang kata masuk bawah sakit juga, sakit tua, tapi ada yang kata tak masuk bawah sakit, dia tua punya kes, dia sihat tapi dia tua sangat, ya. Itu dia. Baik, kemudian kita pergi kepada yang pertama, iaitulah isu yang dipilih dalam ni, dia tak pilih semua tau. Ini kehebatan dan kelebihan buku Bidatul Mujtahid. Dia tak macam kitab fiqh yang lain, biji semua komprehensif. Dia tak komprehensif, dia pilih-pilih. Dia pilih-pilih. So kita pun pilih-pilih lah, ikut dia, kan? Dia kata mas'alatul ula insamal marid wal musafir hal yujzi saumahu. Kalau orang sakit dan puasa, patutnya dia buka tadi, tapi dia tak mau buka, dia nak puasa juga. Tak mau, aku nak puasa juga. Sah tak puasa dia? Kan patut buka, degil lah, nak puasa juga, ya. Baik, jumhur kata sah dan diterima puasanya, ya. Tetapi mazhab Zahiri sebut tak sah, tak boleh puasa. Dah suruh buka lah, degil pula. Puasa juga tak sah, tak ikut spesifikasi nas. Ni literalis Zahiri, ya. Sebab apa mereka khilaf? Sebabnya iaitulah pada ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu sakit atau dalam musafir, gantikan pada hari yang lain. Mazhab Zahiri dia literalis, dia tengok literal. Siapa sakit atau musafir, ganti. Ganti ya. Kamu puasa apa? Tak sah kamu puasa. Senang, Jumhur tak. Jumhur kata tak, yang ini maknanya harus puasa, dan kalau kamu harus tak puasa, dan kalau kamu tak puasa, kamu ganti. Ada mahzuf, ada perkataan yang Allah hazafkan di situ, iaitulah takdirnya faidatu min ayyamin ukhar adalah faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang kamu bermusafir atau sakit, fa aftar, dan dia berbuka, faidatu min ayyamin ukhar, maka dia ganti pada hari lain. Itu dia ada mahzuf, ada soalannya takdir, dia ada benda yang di sebalik itu nak kena faham. Tapi Zahiri tak, dia pegang literal saja, dia tak ada nak sebalik-balik, dia tak ada, ya. Baik, cukup, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan kedua, al-mas'alatu tsaniyah, halil afdal lil musafir as-saum awil fitr. Orang yang bermusafir dan sakit, orang bermusafir, dia punya isu, orang bermusafir lebih baik untuk puasa atau buka? Bila tuan-tuan dan puan nak balik kampung nanti, atau nak pergi kerja jauh ke, elok tuan-tuan dan puan buka ke puasa? Agak-agak mana satu? Walaupun tak penat, walaupun naik kereta, buka ke puasa? Ulama berbeza pendapat.
Jumhur sebut, iaitulah Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, puasa lebih afdal kalau tidak mudarat, kalau tidak memudaratkan diri dan diyakini tidak memudaratkan, puasalah lebih bagus, sebab ada keafdalan bulan Ramadan itu. Mazhab Hambali kata tidak, buka lebih bagus. Hambali kata buka lebih bagus, ya, dan jama'atun. Dan wa ba'dhum ra'a, dan yang ketiga berpendapat pilihan. Kamu diberi pilihan, pilihlah yang mana satu, idaman qalbu. Nak puasa boleh, tak puasa pun boleh. Nak test dulu puasa, tengok separuh jalan rasa tak larat, nak buka, tengok bincang kejap lagi. Tapi boleh pilih. Sebab apa mereka berbeza dan berbeza pendapat? Kerana sekali lagi kelihatan bertembungnya kefahaman tentang beberapa nas. Ya. Iaitulah salah satu di antaranya yang bagi pendapat boleh pilih, yang mana disebutkan Nabi pernah respon kepada soalan Hamzah bin Amru al-Aslami tentang berpuasa semasa musafir. Lalu Nabi kata, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu nak, kamu puasalah. Kalau kamu nak, kamu bukalah. Itu hadis yang sahih riwayat Muslim. Itulah sebenarnya pendapat yang kuat, ya. Kemudian bagi pandangan yang mengatakan bagus ataupun afdal berbuka, mereka pegang kepada hadis Nabi, hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba an yasum fala junaha alaih. Itulah dia keringanan yang Allah kurniakan bagi kamu. Siapa ambil, maka dia bagus. Siapa nak puasa, tak ada salah baginya. Nampak? Maka dia bagus tu pujian kepada orang yang berbuka. Sebab orang berbuka masa musafir dianggap menerima hadiah daripada Allah. Siapa tak suka hadiah daripada Allah kan? Kamu nak puasa juga. Gitu. So sebab tu dia suruh puasa juga. Bagi mereka yang kata tak berapa bagus berbuka, puasa pada bulan puasa, sekali lagi masa Hambali tadi, dan satu nas lagi, laisa minal bir an tasuma fis safar. Tidak bagus kamu berpuasa pada musafir. Nampak? Ya? Ini juga satu lagi. Hadis riwayat Abu Daud. So itulah beberapa dalil yang bercanggah kelihatannya. Tapi sekarang ni bagi kita, jumhur mengatakan puasa lebih afdal, khususnya musafir di zaman kita berbeza dengan zaman mereka. Zaman mereka memang ilahnya untuk liraf'il masyaqqah, untuk menghilangkan kesukaran, sebab mereka naik himar, jalan kaki, naik unta, naik kuda yang memang berat, tak macam kita boleh tidur sambil naik bas, ya, ataupun naik train dan kapal terbang. Yang keseterusnya, al-mas'alatu thalisah, masalah yang ketiga, ma huwa safar awil marad alladhi yubihul fitr. Apakah dia musafir dan kesakitan, sakit yang mengharuskan berbuka? Apakah dia jenis musafir yang boleh menyebabkan berbuka? Fa zahabal jumhur, majoriti ulama kata musafir alladhi taqsuru fihi salah, musafir yang jarak jauh yang boleh qasar solat sahaja boleh berbuka, iaitulah 88 km. Satu hala, bukan dua hala. Dua hala dekat lah, kan? Satu hala. Berkata pula sebahagian yang lain, apa saja yang dinamakan safar boleh. Itu ni mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni, kalau saya daripada rumah saya pergi ke kedai NZ tu, musafir. Rumah saya kat ni belakang ni je, kan? Dalam lebih kurang daripada rumah saya ke NZ, kedai depan tu, 7-Eleven area situ tu, kan, dalam berapa 800 meter. Musafir. Jangan pakai Zahiri tuan-tuan, dalam bab ni. Jadi mengarut nanti. Taklah mengarut apa, tapi maknanya dah tak kuat, ya, pendapat yang marjuh. Okey. Adapun sakit yang boleh berbuka, fa dhahaba qaumun ila annal marad alladhi yalhaqu min as-sawm fi masyaqqah wa darurah, iaitulah
sakit yang jenis apa yang boleh berbuka? Macam saya sebut tadi kan, anak kena tampar sikit dengan mak, kena jentik sikit dengan bapa, oh sakit buka, tak boleh. Sakit yang macam mana? Sakit yang darurat, yang memerlukan ubat-ubatan, treatment, yang kalau tak makan, tak minum, dia akan membawa sakit yang lain. Ya. Fa wa dhahaba qaumun ila anna al-marad al-ghalib. Itu dia pendapat Maliki tadi. Dan kemudian Hambali pula punya pendapat, iaitulah kesakitannya ghalib. Ni pun lebih kurang sama. Yang ketiga pula kata semua benda yang dinamakan sakit boleh. Oh, tu dia. Ya. Tapi tak sebutkan ini dirujukkan kepada pendapat siapa. Dia tak sebutkan. Imam Ibn Rushd tak sebutkan. Habis. Tapi kita rasa kita boleh faham sakit yang memerlukan treatment adalah pendapat yang rajih. Yang keseluruhnya, masalah yang keempat, mata yuftirul musafir wa mata yumsik. Bilakah seorang yang musafir boleh berbuka dan bilakah dia kena jangan berbuka? Ya, kalau tuan-tuan nak bermusafir ya. Fa inna qauman yuftir yawmuhu alladhi kharaja fihi musafiran wa bihi qala Sya'bi wal Hasan wa Ahmad. Berkatalah, contohnya kita musafir 3 hari. Kan? Hari kita keluar ni, hari ni kita keluar pukul 12 ni, kita tak boleh buka hari ni. Hari ni tak, besok baru boleh buka. Besok baru boleh tak puasa. Hari ni tak boleh. Siapa punya pendapat? Sya'bi, Hasan Al-Basri dan mazhab Hambali. Minta maaf. Itu pendapat boleh buka hari ni lagi. Start hari ni boleh dah. Berkata pula yang tak boleh buka hari ni tu siapa? Iaitulah jumhur, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Itu dia. Jumhur kata tak boleh buka hari yang kamu keluar hari ni, kecuali kamu keluar sebelum subuh. Kalau kamu keluar selepas subuh, macam sekarang ni pukul 8 ke pukul 7 ke, kamu tak boleh kata aku bermusafir nak buka dah, berhenti R&R sekejap, makan manggis. Tak boleh. Kamu tak boleh. Kamu kena besok punya barulah kamu boleh. Kecuali kamu dah sampai destinasi. Dah sampai destinasi tak jadi point lah. Kalau belum sampai destinasi, maka kita bersiang hari pada esok hari dalam keadaan kita berada dalam perjalanan. Itu adalah fuqaha il-amsar, iaitulah jumhur maksudnya. Ya. Yes, sebelum subuh. Kena keluar sebelum subuh. Keluar selepas subuh, hari yang tersebut tak boleh. Tapi kalau dah sampai destinasi, maknanya musafir kita tak melayakkan kita berbuka puasa. Ya. Baik. Kemudian saya lompat. Hal yajuzu an yunshi'a safaran fi Ramadan thumma la yasum. Kita bincang lanjut lagi. Boleh tak seseorang memulakan musafir pada bulan Ramadan dan dia tak berpuasa? Ya. Hukumnya harus tadi macam saya sebutkan dengan syarat jumhur kata mesti sebelum subuh keluar. Minoriti ulama kata la yajuz, tak harus keluar bermusafir. Ini pelik sikit. Ya. Kalau mana harus nak musafir tapi tak boleh nak buka langsung. Mazhab Hambali kata harus berbuka walau selepas subuh. Kalau tuan-tuan keluar pukul 12 ni musafir, tuan-tuan boleh berbuka hari ni. Mazhab satu pendapat daripada mazhab Hambali. Dengan syarat itulah dia mengkiaskan kepada sakit. Sekarang ni tak sakit, pukul 3 sakit. Sakit berat. Boleh buka tak? Boleh. Tak ada lah untuk sakit pun tak boleh buka hari pada hari tersebut. Kena sakit sebelum subuh. Tak ada pula. Tapi sebenarnya jumhur kata lain. Ya, sakit kita tak memulakannya sendiri, musafir kita memulakannya sendiri. Kita yang ikhtiari. Sakit tak. Ya. Baik, kemudian sebab khilaf mereka apa? Iaitulah sebab khilaf mereka pada memahami firmanullah dalam suratul Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang mendapati bulan Ramadan pada hari tersebut, dia bangun tu, contohnya kita tidur tadi, kita bangun je tadi sahur, lepas sahur subuh je kita terus dapat bulan Ramadan. Masih Ramadan lagi. So kita kena puasa pada hari yang kita dapat hari Ramadan tersebut.
Ya. So itu pendapat yang pertama, dia faham bahawa dapat seluruh Ramadan kena puasa. Dapat je Ramadan hari tersebut, dia kena puasa seluruh hari. Bangun je kita, fajar sadiq itu terbit saja cahaya matahari, bulan fajar sadiq, kita berada dalam Ramadan, hari itu kita kena puasa penuh, kecuali benda-benda yang bukan luar kawalan kita tadi, sakit dan seumpamanya. Sakit bergila ke, pengsan ke, itu lain. Tetapi sebahagian yang lain pula, mazhab Hanaf Hambali tadi sebut, yahtamilu an yufhamu minhu anna man syahida anna alwajib ay yasumu dhalika ba'da alladhi syahidahu. Iaitulah kalau kita bangun pagi fajar, kita berada di sini belum musafir, maka kita wajib puasa sebelum kita bermusafir. Tapi once kita dah mula bermusafir, dah keluar daripada balad, dah perkampungan ini, perkampungan karya ini, kita dah tak boleh berbuka, maka kita dah tak dapat dah hari tersebut. Itu pendapat Hambali, sebahagian mazhab Hambali punya, satu riwayat daripada mazhab Hambali. Ya. Baik. Kemudian dekat sini juga dia ada sebut satu pasal puasa orang yang hilang akal ataupun sakit apa nama tu, pengsan. Dikatakan dekat sini, wa amma hukmul musafir, adapun hukum bermusafir, idza afthar fa huwal qada' bi ittifaq. Siapa sakit tak apa, ma'adal marid, kecuali orang yang sakit, bi irma, pengsan, atau junun, gila, hilang akal. Fa innahu mukhtalafu fi wujubil qada'. Ulama berbeza pendapat, orang yang pengsan dan gila sekejap ni, hilang ingatan, hilang waras sekejap ni, wujub wajib qada' atau tidak. Majoriti mazhab sebut wajib qada' bagi orang yang pengsan. Orang pengsan wajib qada'. Kalaupun dia pengsan sampai berbuka puasa, dia pengsan, dia wajib qada'. Ya? Maknanya dia punya taklif, kewajipan masih ada. Tetapi orang gila lain sikit. Mazhab Malik kata orang yang jadi gila sekejap, maka dia tidak, wa fihi dha'f, maka dia tidak perlu untuk qada'. Mazhab Maliki wajib qada'. Silap. Mazhab Maliki kata wajib qada' bagi orang yang gila juga. Tetapi jumhur mengatakan orang yang gila tidaklah wajib qada', sebab dia tidak ada taklif pada waktu dia gila. Ya. Walladhi aujabu alaihim alqada' ikhtalafu fi kaunil ighma' wal junun mufsidan lisaum faqala qaumun innahu mufsid. Sebahagian, tak apa, saya dah hurai tadi, saya tak nak panjangkan kat situ. Wa qala qaumun qalu inna ummi ba'da madha ajza'ahu inna. Disebutkan juga kalau sesiapa yang pengsan 3 jam pada siang hari Ramadan, maka dia bangun, dia kena berbuka, ataupun dia dah terbatal ataupun tidak. Jawapan dia tidak batal. Jumhur mengatakan orang yang begini tidak batal puasa, dia boleh sambung terus sahaja. Baik, kemudian qada' puasa orang bermusafir dan sakit. Kalau kita bermusafir, kita buka puasa, 3 hari. Contoh 3 hari. Disebutkan dekat sini, hal yaqdiyani ma alaihima mutatabi'an am la. Perlu tak dia qada' secara berterusan 3 hari, ataupun dia boleh 1 hari, minggu depan 1 hari lagi, minggu depan 1 hari lagi, ataupun dia kena 3 hari straight. Ya, maka sebahagian mengatakan perlu qada' straight. Sebahagian lagi ulama mengatakan di sini fa inna ba'dahum aujaba ay yakuna al-qada' mutatabi'an ala sifatil ada. Orang kumpulan ulama yang pertama kata wajib ganti pun berturutan, macamlah bulan Ramadan tu 3 hari berturutan dia tak berpuasa, 3 hari jugalah dia ganti berturutan. Wa ba'dhum lam yujib dhalik, dan sebahagian ulama kata tak payah berturutan pun tak apa. Wa haula minhum man khayyar, dan sebahagian lagi beri pilihan, nak berturutan pun boleh, tak berturutan pun boleh. Sebahagian lagi istahabbat tatabu', menggalakkan berturutan.
Tetapi jumhur mengatakan tidak perlu berturutan. Sebab khilafnya apa? Iaitulah memahami ayat fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti pada hari-hari yang akan datang. Tak disebut turut atau tak berturut. Maka sebahagian faham dia berturut, sebahagian lagi faham ia tidak berturut. Baik, seterusnya. Mas'alatu tsaniyah, ta'khirul qada ila ramadanin akhar. Melewatkan qada sehingga Ramadan yang akan datang. Patutnya Ramadan ni gagal, sebelum Ramadan akan datang dah settle, dia tak settle lagi. Wa amma idza akhara al-qada hatta dakhala ramadanun akhar. Sesiapa yang melewatkan qada sampai Ramadan yang lain, majoriti ulama kata perlu ke atas mereka qada dan kafarah. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Iaitulah ini pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali. Iaitulah kena qada dan kena bayar fidyah. Kena bayar sekali. Wa qala qaumun la kafarah. Satu pendapat ulama lagi, iaitulah Hasan Al-Basri, Imam Hanafi dan Nakhai berkata tak perlu fidyah, qada sahaja. Qada sahaja. Ya. Apa sebab ikhtilaf mereka? Adakah boleh dikias kafarah di antara satu sama lain? Sesiapa yang mengharuskan kias, membatalkan puasa dengan sengaja dengan melewatkan kepada qada kepada Ramadan yang lain, dia kenakan kafarah. Itu dia. Baik, kemudian isu perlu tak kalau lewat 1 tahun qada, sampai Ramadan, lewat 2 tahun, perlu tak bergandanya fidyah? Mazhab Syafi'i kata berganda fidyah. Sebahagian mazhab yang lain kata tidak berganda, satu fidyah saja sebagai kafarah. Wallahu alam. Baik, kemudian isu seterusnya, mas'alatu tsalitsah, masalah ketiga, man mata wa lam yaqdi. Sesiapa yang mati dan tak sempat qada. Ada orang yang dia belum ganti 3 hari lagi dan dia meninggal dunia. Apa jadi? Berkatalah sebahagian kaum, la yasuma ahad an ahad. Tak ada siapa perlu dipertanggungjawabkan di atas kegagalannya qada. Ini adalah pendapat Maliki dan Hanafi. Tak ada siapa perlu qada, tak ada siapa perlu gantikan. Wa qala qaumun, satu kaum lagi berkata, iaitulah mazhab Syafi'i dan Hambali, iaitulah yasumu anhu waliyuhu. Maka dia punya waris dan wali dia boleh puasa bagi pihak dia, gantikan. Okey. Sebab ikhtilaf mereka iaitulah bertembungnya qiyas dengan dalil. Dalil menyebutkan man mata wa alaihi siyamun samahu anhu waliyuhu. Hadis sahih Muslim. Sesiapa yang telah meninggal dan masih ada berbaki puasanya, puasanya mestilah ditanggungkan ke atas walinya atau warisnya. Okey. Maka sebab tu yang suruh ganti tu. Maka itulah dia, jumhur suruh ganti. Boleh ganti. Maka kumpulan yang mengatakan tak ada siapa perlu ganti, kerana apa? La yusalli ahad an ahad. Kerana kias kepada kalau dia tinggal sepuas solat, ada orang kena ganti solat dia? Tidak. Maka tak payahlah juga ganti puasa, sama macam solat seseorang. Itu dia. Saya pergi dengan cepat je ni. Kemudian yang seterusnya, hukum wanita mengandung. Ahkamul murdi' wal hamil wal syaikhul kabir. Hukum-hukum berkait perempuan menyusukan anak, perempuan hamil dan orang tua. Al-hamil, yang pertama, orang perempuan hamil dan menyusukan anak, kalau dia berbuka, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu ke atasnya? Yang pertama, annahuma yut'iman wala qada. Kedua-dua mereka, pendapat pertama kata, kedua-dua mereka
perlu membayar fidyah sahaja dan tidak perlu qada. Faham? Perempuan mengandung, tak kiralah dia takut ke atas diri dia, ke atas anak dia, mazhab Ibnu Abbas kata tak payah qada, dia perlu hanya bayar fidyah. Pendapat yang kedua mengatakan annahuma yaqdiyan, kedua-duanya kena qada sahaja, tak perlu beri fidyah apa-apa pun, qada sahaja. Ya, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Hanafi, Abu Thawr, Abu Ubaid. Tapi mazhab yang ketiga, dia mesti qada dan mesti bayar fidyah. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Hambali. Nampak ada 3 pendapat. Yang keempat, hamil, perempuan yang mengandung, dia ganti puasa dia dan dia tak payah bayar fidyah. Perempuan yang menyusukan anak, dia perlu ganti puasa dan perlu bayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Fidyatu ta'amu miskin, yang 600 cupak, sama bukan, apa nama, lebih kurang 600, berapa ratus gram? Berapa? 2.7 kilogram. 2.7 kilogram. Betul? Apa dia? Tak dengar. 675 gram. Okey, satu cupak. Apa nama tu? 675 gram. Boleh tu. Dalam ringgit sekali makan kenyang. Fidyatu ta'amu miskin, agak-agak kalau jadi ringgit dalam, ikutlah keadaan negara kita, makan nasi apa. Kalau bagi di Kentucky Fried Chicken mahal sikit. Kalau dibagi di nasi biasa, ya, mungkin dalam 7-8 ringgit cukup lah. 7-8 ringgit cukup. Okey. Baik. Fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang tua dan orang lemah, alladzani la yaqdirani ala siyam, yang tak mampu nak puasa dah, fa innahum ajma'u ala anna lahuma ay yuftira. Ulama berijma' mengatakan kedua-dua mereka ini boleh berbuka puasa. Wa ikhtalafu fima, dan mereka berbeza pendapat apa yang patut dikenakan ke atas mereka ni kalau buka. Sekumpulan pertama mengatakan bayar fidyah saja, tak ada qada-qada. Kumpulan yang kedua kata tak ada, fidyah pun tak ada. Pendapat pertama dipegang oleh Syafi'i dan Hanafi, pendapat kedua dipegang oleh Maliki. Tu dia. Maliki kata tak ada apa-apa, zero. Fidyah tak ada, qada tak ada. Syafi'i kata ada fidyah sahaja. Ya. Okey. Habis. Okey, sekarang kita pergi yang seterusnya. Ahkam man yajuzu lahu fitr idza aftar. Amma man aftara bi jima'in muta'ammidan fi Ramadan. Ni sensitif sikit bagi sebagian orang, ya. Iaitulah sesiapa yang berbuka puasa dengan jima'. Dia bukan dengan makan, dia puasa dengan jima', dengan persetubuhan dengan isterinya dan suaminya pada siang hari Ramadan. Jumhur ulama mengatakan kena qada dan kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya adalah membebaskan seorang hamba. Kalau tak mampu, antasuma syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturutan. Kalau tak mampu, fatut'im, antut'im bihi sittina miskinan, memberi makan 60 orang fakir miskin. Boleh faham? Itu daripada hadis yang sahih. Wakhtalafu, tetapi para ulama berbeza pendapat. Siapa yang kena kafarah tadi? Dua-dua lelaki dan perempuan kena qada. Dua-dua kena kafarah atau tidak? Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hambali kata perempuan tak kena kafarah, lelaki saja kena. Oh, syok lah perempuan, ada orang kata. Tetapi mazhab Hanafi dan Maliki kata perempuan kena, lelaki pun kena, dua-dua kena.
Dua-dua kena, tak kira siapa yang mula. Apa sebab khilaf mereka? Sebab khilaf kerana pertembungan qiyas dan athar. Athar yang mana? Athar ada berlaku. Ini dalam hadis yang saya sebutkan tadi, Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, halaktu ya Rasulullah, habislah aku, hancurlah aku. Wa ma ahlakak, apa yang menghancurkan kau? Nabi tanya dia. Waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku telah terlanjur bersetubuh dengan isteriku pada siang hari Ramadan. Maka Nabi jawab, hal tajid ma ta'tiqu bihi raqabah, ada tak engkau hamba yang boleh kau bebaskan? Faqala la, dia kata tak ada lah. Nabi tanya lagi, fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain, kamu boleh tak puasa 2 bulan berturutan? Qala la, dia kata tak mampu lah. Tak mampu lah. Maka Nabi tanya, fahal tajid ma tut'im bihi sittina miskina, kamu mampu tak nak beri makan 60 orang miskin? Dia pun kata tak. Thumma jalasa fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar faqala tasaddaq. Kemudian Nabi pun suruh dia duduk, Nabi pun bagi dia tamar, ada beberapa tamar, Nabi pun kata bersedekahlah dengannya. Kemudian dia pun cakap, bila Nabi bagi barang kat dia, pergi suruh sedekah, Nabi nak bantulah. Dia pun kata, a'ala afqar minni, dia kata dekat Madinah ni ada ke orang lebih fakir daripada aku? Akulah yang paling fakir. Maka Nabi pun tertawa. Nabi tertawa, tak adalah tak ada. Nampak gusi. Disebutkan Nabi gelak sehingga nampaklah gusinya. Idhab fa'at'imhu ahlak. Nabi kata, okey tak apalah, kalau gitu kau ambil lah. Sedap dia, kan? Dia bersetubuh dengan isteri dia siang hari Ramadan, kena kafarah, sepakat tak mampu belaka. Tu Nabi beri sedekah, suruh dia bagi untuk dia. Baik, besok dia buat lagi. Jangan. Taklah macam tu. Tapi hadis ni hadis sahih dan menunjukkan bahawa, ada tak Nabi kata isteri kau pun kena? Ada tak? Tak ada. Tak ada, kira perempuan lepas lah. Sebab takhirul bayan an waqtiha la yajuz dalam kaedah fiqh. Melewatkan hukum bila ditanya tak boleh. Maka kalau ada hukum atas perempuan, kata ulama yang kata perempuan tak kena, Syafi'i dan Hanbali, tak mungkin Nabi tak sebut. Nabi tak kata itu untuk engkau, yang isteri kau, ini isteri kau pula tamar ni, engkau makan juga. Tak ada. So Nabi tak ada mention apa-apa pasal isterinya. Inilah sebab Syafi'i dan Hanbali kata wanita tak ada kafarah. Yang keduanya logik, wanita nak kafarah macam mana? Susah dia kena mutatabi'ain, kena bersambung. Perempuan sambung 20 hari bob head, sambung apa? Stop lah. Stop. So macam mana nak buat? Maknanya tak mampu. Kata ulama yang kata suka kafarah, itu maknanya dia tak mampulah. Berilah 60 orang fakir miskin makan, habis cerita, full stop. Susah ke? Tu dia. Kumpulan dia suruh kafarah. Bagaimana bagi seseorang yang menyetubuhi isterinya dengan keadaan lupa dia berpuasa? Ada orang lupa? Ada tak? Ada. Bukan bulan Ramadan lah, kan? Dia syok sangat, ni puasa sunat, ataupun puasa nazar. Dia tak biasa puasa nazar sekali-sekala, duk lupa kan? Macam tuan-tuan dengan kadang puasa sunat kan, pergi dapur buka minum air, puasa lupa. Ini sedekah daripada Allah, cepat je kan. Okey, so terlupa. Ni dia bukan minum air, dia tengah-tengah isteri dia, duk pegang-pegang, tak perasan, tak lupa hari ni berpuasa. Itu biasanya berlaku pada puasa yang bukan puasa Ramadan. Maka orang yang lupa ini, sebahagian ulama, jangan betul, jangan, ni kontroversi ni. Sebahagian ulama kata siapa-siapa yang bersetubuh dengan isterinya di siang hari pada waktu dia berpuasa, sebab dia lupa betul dia puasa. Hari pertama puasa Ramadan kot, kan? Maka lepas habis tu dia tak kena qada, tak kena kafarah, dia boleh sambung puasa dia. Boleh tahan, kan? Boleh sambung puasa. Ini sebab apa? Berdalilkan kepada rufi al-qalam an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu an. Diampunkan, tak dipakai orang yang lupa, tersalah dan dipaksa. So dia terlupa, tak ada hukum ke atas dia. Kumpulan yang kedua pula kata, orang yang terlupa lagu ni, maka dia kenalah
qada sahaja, tidak ada kafarah ke atasnya. Ya. Baik, kemudian wal mas'alatul ula, hal tajibul kafarah bil iftar bil akli wa syurbi. Okey, sebelum tu, katalah ada orang dia selepas dia berjima dengan isterinya, dia kena kafarah, tapi belum sempat dia bayar kafarah, besok dia buat lagi. Berapa kafarah dia kena? Satu atau dua? Satu atau dua? Maka mazhab Maliki dan Syafi'i kata setiap hari kena kafarah. Hari ni kena, walaupun belum bayar, besok buat lagi, kena lagi 2 kali kafarah. Hanafi dan Hambali kata tak, sekali je. Kalau dia belum bayar, dia kena sekali je, sekaligus. Sudah. Gitu keadaan dia. Baik, habis kat situ. Yang seterusnya, hal tajibul kafarah bil iftar bil akli wa syurbi. Wajib tidak membayar kafarah bagi orang yang berbuka dengan makan dan minum muta'ammidan, sengaja. Fa inna Malikan wa ashabahu wa Abu Hanifah wa ashabahu, mazhab Maliki dan Abu Hanifah dan Thauri berkata siapa yang berbuka sengaja, tak ada sakit, tak ada apa, saja mengada-ngada, laporlah kononnya, maka mereka ini perlulah untuk qada dan kafarah. Kafarah yang tadi tu membebaskan seorang hamba, atau puasa 60 hari berturut, atau bagi makan 60 orang miskin. Mazhab Syafi'i dan Ahmad Hanbali kata tidak, qada sahaja. Nampak? So makna nak ceritanya tuan-tuan, berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadan ini di siang hari, satu kesalahan yang sangat serius. Saya ingat saya pernah ada masuk rancangan televisyen sekali, ada orang tanya soalan, isterinya tanya soalan, dia kata, Ustaz, suami saya tak berpuasa, saya berpuasa, saya dah nasihat tapi dia degil, dia malas nak puasa, apa hukumnya saya menyediakan sahur untuk dia dan makan tengah hari untuk dia? Ada dalam televisyen, ada dalam YouTube, rakaman itu kan, sudah tentulah haram ke atas isteri itu. Kalau saya tak buat, dia marah Ustaz. Biarlah dia marah, saya kena pukul Ustaz, lawan lah. Lawan. Itu masalah ni. Ini suami-suami dajjal sikit ni. Belum taubat. Kalau taubat, alhamdulillah lah. Ni masalah ni. Maka isteri tak boleh bersubahat di dalam perkara dosa tersebut. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tak boleh bantu betul. Dan bagi mana-mana lelaki dan wanita yang sengaja tak puasa, ketahuilah walaupun mazhab Syafi'i dan Hambali kata tak payah bayar kafarah, tapi dua mazhab kata kena kafarah. Sebab ini maknanya satu kesalahan yang serius. Serius. Apa sebab dia? Sebab ikhtilaf mereka, boleh tak kiaskan buka dengan sebab jima kepada buka dengan sebab makan dan minum sengaja tanpa keuzuran? Bagi yang membolehkan kias, mereka kata kena kafarah. Itu dua mazhab. Bagi yang kata tak boleh, maka mereka qada sahaja. Ini jima pada waktu siang dah, ni tak ada sebut. Kafarah kepada wanita dah sebut. Okey, tadi kafarah tadi disebutkan 3 tadi kan, bebaskan hamba, puasa 60 hari berturutan. Yang ketiga iaitulah beri makan 60 orang miskin. Ini dia level dia mesti buat ke ataupun buat pilihan, terus pilih yang ketiga terus, boleh tak? Tak pergi yang pertama. Maka dibincang dekat sini. Maka jawapannya, fa innahum wa hal ani bitartib, sama ada dia bertartib ikut turutan. Yang pertama dulu, cuba buat yang pertama. Kalau tak boleh bebaskan hamba, barulah yang kedua. Kalau tak boleh, baru yang ketiga. Ataupun boleh pun, boleh nak puasa 60 hari tapi sengaja tak mau buat, terus beri makan 60 hari, boleh tak? Faqala Syafi'i wa Abu Hanifah, mazhab Syafi'i dan Hanafi berkata dia ikut level. Confirm tak mampu baru boleh turun ke bawah. So macam mana? Tuan-tuan rasa mampu tak puasa 60 hari? Tanya semua orang, semua tak mampu belaka. Tak mampu. Padahal mampu. Tak mampu tu bila ada sakit ke, itu bola lain. Saya ada sakit-sakit sikit ni, tak mampu. Ataupun dah cuba dah puasa 38 hari, pop tiba-tiba batal.
Tak ada sebab yang sakit ke atau musafir ke, sebab tak boleh musafir 60 hari nanti, atau musafir kena puasa juga, tak mampu, banyak musafir, barulah. Tapi inilah dinamakan istafti qalbak, kena minta fatwa daripada hati kamu. Kalau tidak, kamu akan ikut nafsu, nanti jawab depan Allah lah. Itu je point dia. Dan kemudian menurut pendapat Maliki punya pendapat, boleh pilih, tak payah pergi yang pertama terus lompat yang paling bawah sekali pun tak apa, ya. Dan sebab ikhtilaf mereka adalah pada menilai hadis yang saya baca tadi. Nabi sebut fa illam tastati', itu syarat untuk mesti ikut martabat dia ataupun terus boleh memilih. Habis. Okey, qadar. Seterusnya, masalah yang kelima, qadar beri makan kafarah jima'. Ni kita dah sebutkan tadi, iaitu fidyah berapa. Kemudian berulang tak kafarah dengan berulangnya persetubuhan, kita dah sebut tadi, saya dah sebut selaju tadi. Yang seterusnya, kafarah masih ada tak kalau tak mampu bayar? Iaitu Al-Auza'i kata tak perlu, tidak ada. Kalau dia pun miskin fakir, dia tak perlu dah, tidak ada di atas dia. Tetapi mazhab Syafi'i dalam pendapat yang muktamad masih kena bayar. Walaupun dia tak mampu, tunggu sampai dia mampu. Bila dia mampu nanti bayar. Kalau tak mampu sampai meninggal dunia, dimaafkan. Gitu. Baik, habis. Itulah saja bab puasa dalam kitab ni. Khatam gitu. Sekian, terima kasih. Tu dia. Tuan-tuan, laju tu. Tuan-tuan pun tertidur-tidur kan. Maklumlah banyak qiyamul lail malam tadi kan. Baik, kita pergi masalah tambahan. Boleh tak wanita yang memasak merasa makanan sewaktu berpuasa? Boleh tak? Jawabnya, jumhur ulama mengatakan makruh. Makruh sahaja, tak batal. Walaupun bercampur dengan air liur, dengan syarat tidak sampai ke tengkak dan telan. Jangan telan. Dah rasa-rasa tu nyam keluar. Jangan duk telan batal lah. Maliki kata tak boleh, rasa pun tak boleh, batal. Dan wajib qada. Habis. Okey. Saya rasa itulah sahaja buku kita yang pertama.